Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan PJJ Kota Kinabalu akan membentangkan subjek GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia di bawah tajuk Kewarganegaraan Malaysia. Itu isu individu yang dilahirkan di luar negara. Sebelum itu saya perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri Sandra Ali Hassan, nombor metrik 290475, diikuti Puan Eva Verona Siawau Abdullah, nombor metrik 290120, seterusnya Puan Feni Cynthia Claudius, nombor metrik 290364, diikuti Puan Cik Nurishida Nuruddin 290228, dan akhir sekali Puan Dayang Nur Nasuha Suhaimi nombor metrik 290113. Sebagai pengenalan, kita akan cuba memahami definisi kewarganegaraan, iaitu status undang-undang yang mengiktiraf individu sebagai warga negara Malaysia sesuai Perlembagaan Persekutuan. Cara memperolehi kewarganegaraan iaitu pertama, kelahiran di Malaysia kepada ibu bapa warga negara Malaysia. Yang kedua, pendaftaran bagi individu yang dilahirkan di luar Malaysia kepada ibu bapa warga negara Malaysia. Hak dan tanggungjawab. Pertama, hak untuk tinggal di Malaysia. Kedua, akses kepada perkhidmatan awam. Yang ketiga, mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Isu kewarganegaraan, masalah interpretasi undang-undang yang berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di luar negara kepada ibu warga negara Malaysia. Teori konstitusionalisme. Definisi teori ini ialah pendekatan dalam pemerintahan yang mengatur kekuasaan kerajaan melalui undang-undang dan perlembagaan. Prinsip utamanya pembatasan kuasa pemerintah, penegakan keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia. Seterusnya, penetapan mekanisme keseimbangan kuasa antara cabang eksekutif, legislatif dan kehakiman. Berkaitan teori konstitusionalisme, menekankan kepatuhan terhadap undang-undang dan perlembagaan sebagai dasar pemerintahan, menjamin perlindungan hak individu dan kestabilan institusi negara. Konteks isu kewarganegaraan. Keputusan Mahkamah Rayuan mengenai interpretasi bapa dalam Perlembagaan Persekutuan tidak merangkumi ibu. Penekanan pada keperluan mematuhi undang-undang dan perlembagaan. Hanya Parlimen yang berhak meminda perlembagaan, menunjukkan pentingnya proses legislatif yang sah dalam perubahan undang-undang. Pendaftaran dan kelayakan mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Pertama, prinsip jus sanguinis, iaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Kanak-kanak yang lahir di luar negara dengan sekurang-kurangnya seorang ibu bapa warga negara Malaysia mungkin layak untuk kewarganegaraan Malaysia. Kedua, proses pendaftaran. Pendaftaran kelahiran di kedutaan atau konsulat Malaysia. Dokumen yang diperlukan termasuk sijil kelahiran anak dan dokumen pengenalan ibu bapa. Pengajuan permohonan kewarganegaraan mengikut prosedur Undang-Undang Malaysia. Seterusnya, kaedah dan proses pengajuan permohonan. Haruslah pematuhan Peraturan 28 Peraturan Kewarganegaraan 1964 Pindaan 1996. Kehadiran wajib pemohon dan anak di hadapan pendaftaran kewarganegaraan dan pegawai konsulat. Dan yang terakhir, penilaian permohonan. Penilaian oleh pihak berkuasa berdasarkan pemenuhan kriteria dan perundangan. Faktor-faktor seperti status kewarganegaraan ibu bapa dan tempoh bermastautin di Malaysia. Perbandingan pelaksanaan di Malaysia dan Australia kewarganegaraan. Yang pertama, kriteria kelayakan. Australia memegang visa pemastautin tetap, kehadiran di negara tersebut untuk tempoh tertentu,
penguasaan bahasa Inggeris dan ujian lulus kewarganegaraan. Manakala di Malaysia, sekurang-kurangnya seorang ibu bapa sebagai warga negara Malaysia, tempoh pemastautin ibu bapa di Malaysia, pengajuan dokumen yang diperlukan melalui proses yang ditetapkan. Seterusnya, proses permohonan di Australia mengemukakan permohonan kewarganegaraan, menyediakan dokumen sokongan dan membayar yuran, proses yang dijalankan oleh Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri. Di Malaysia, pendaftaran kelahiran di kedutaan atau konsulat untuk anak-anak yang dilahirkan di luar Malaysia dan mengemukakan permohonan kewarganegaraan kepada JPN atau melalui perwakilan konsular. Selain itu, ujian kewarganegaraan Australia, ujian yang menilai pemahaman tentang nilai, sejarah dan kerajaan Australia. Manakala Malaysia pula, tiada ujian kewarganegaraan yang formal seperti di Australia. Seterusnya, di Australia, upacara kewarganegaraan di mana ikrar kewarganegaraan dibacakan melambangkan integrasi rasmi ke dalam komuniti Australia. Seterusnya, manakala Malaysia pula tidak ada upacara kewarganegaraan formal seperti di Australia untuk pelantikan kewarganegaraan. Isu-isu berkaitan pemberian kewarganegaraan di Malaysia. Yang pertama, isu tafsiran perlembagaan. Kes Mahkamah Rayuan, tafsiran istilah bapa dalam perlembagaan persekutuan yang mengecualikan ibu dalam memberi hak kewarganegaraan kepada anak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu warga negara Malaysia. Implikasi kebimbangan tentang kesaksamaan jantina dan diskriminasi gender dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang kedua, kompleksiti Undang-Undang Kewarganegaraan, ketidakpastian hukum, berpergantungan pada tafsiran kehakiman dan peruntukan perlembagaan menyumbang kepada ketidakpastian proses kewarganegaraan. Ketidakkonsistenan keputusan, kekurangan kejelasan dalam undang-undang dan keputusan mahkamah yang tidak konsisten mencipta halangan dalam proses kewarganegaraan, khususnya untuk keluarga unik atau perkahwinan antarabangsa. Seterusnya, isu lebih luas tentang identiti dan kepunyaan, pertikaian antara jus soli dan jus sanguinis, debat tentang penggunaan prinsip hak tanah iaitu jus soli versus hak darah iaitu jus sanguinis dalam menentukan kewarganegaraan. Implikasi sosial, penafian kerakyatan kepada individu berdasarkan keturunan atau status perkahwinan mengangkat persoalan tentang identiti, kepunyaan dan inklusiviti dalam masyarakat Malaysia. Akhir sekali, keperluan pembaharuan perundangan, perdebatan tentang pembaharuan undang-undang negara untuk undang-undang kewarganegaraan untuk mengatasi diskriminasi dan memastikan keadilan, kesaksamaan dan penghormatan terhadap hak individu untuk mendapatkan kewarganegaraan. Kajian kes, isu kewarganegaraan, Lokabi dan anaknya Yusuf. Latar belakang kes. Lokabi, seorang artis di Malaysia, sedang berjuang untuk mendapatkan kerakyatan Malaysia untuk anaknya Yusuf yang dilahirkan di luar negara. Proses memohon kewarganegaraan memerlukan dia bersumpah di Rusia untuk mendapatkan persetujuan daripada ayah Yusuf. Implikasi sosial dan emosi. Tanpa taraf kewarganegaraan, Yusuf menghadapi halangan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelbagai lagi aspek. Isu ini juga menyekat pergerakan dan pertumbuhan peribadi Yusuf. Perjuangan dan keputusan. Lokabi
bergelut selama 8 tahun menyuarakan isu melalui pelbagai media. Pindaan perlembagaan pada 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memasukkan ibu bapa menggantikan bapa dalam kes 14(1) mewakili perubahan asas kepada keterangkuman yang lebih besar. Kekuatan dan kelemahan dalam pemberian kewarganegaraan Malaysia. Kekuatan. Pendekatan berhati-hati, memastikan kewarganegaraan diberikan secara sah, melindungi daripada penipuan atau penyalahgunaan peruntukan. Menekankan kepentingan keselamatan negara dalam dasar kewarganegaraannya. Kemampuan untuk mengubah perlembagaan melalui proses undang-undang parlimen, memberikan fleksibiliti dalam menangani isu yang berkembang, menyediakan platform untuk penyelidikan dan penelitian yang menyeluruh tentang isu-isu sensitif. Perlembagaan Malaysia menjamin hak asasi individu, termasuk hak untuk mendapat kewarganegaraan tanpa diskriminasi. Melindungi individu yang memenuhi kriteria undang-undang dari campur tangan yang tidak adil. Kelemahan. Ketiadaan peruntukan khusus untuk isu-isu tertentu, seperti hak kewarganegaraan anak-anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia. Ketidakpastian dan kelewatan dalam penyelesaian isu kewarganegaraan yang kompleks. Keterbatasan dalam perlindungan hak individu. Walau bagaimanapun, perlembagaan mengiktiraf hak asasi terdapat kelemahan dalam undang-undang yang boleh menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan. Risiko bahawa keputusan pemberian warga negara dipengaruhi oleh faktor-faktor tidak relevan atau tidak adil. Perbezaan tafsiran undang-undang antara mahkamah dan pihak berkuasa menyebabkan pendapat yang berbeza dalam mentafsirkan dan mengaplikasikan undang-undang. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan yang pertama adalah memudahkan proses permohonan. Cadangan penambahbaikan ini adalah untuk menyelaraskan prosedur untuk membuat permohonan kewarganegaraan lebih cekap dan tidak membebankan, mengurangkan halangan birokrasi dan menyediakan garis panduan yang jelas untuk mempercepatkan proses pemberian kewarganegaraan. Cadangan penambahbaikan yang kedua pula ialah menyediakan bantuan guaman dan sokongan. Cadangan penambahbaikan ini adalah untuk menawarkan akses kepada bantuan undang-undang dan sokongan untuk keluarga yang menavigasi proses kewarganegaraan, membantu keluarga memahami hak mereka dan menavigasi prosedur yang rumit. Cadangan penambahbaikan yang ketiga pula ialah mewujudkan rangkaian sokongan. Cadangan penambahbaikan ini adalah untuk membina kumpulan sokongan, perkhidmatan kaunseling dan program jangkauan komuniti untuk keluarga yang menghadapi tekanan emosi dan psikologi, memberikan sokongan emosi, bimbingan dan perpaduan yang diperlukan. Cadangan penambahbaikan yang terakhir pula adalah untuk meningkatkan kesedaran awam. Cadangan penambahbaikan ini, sebagai contoh, mengadakan kempen pendidikan, liputan media dan usaha advokasi untuk meningkatkan kesedaran tentang cabaran dalam mencari kewarganegaraan, mendorong pemahaman dan sokongan masyarakat terhadap dasar kewarganegaraan yang inklusif. Kesimpulan, analisis isu kewarganegaraan dalam konteks perlembagaan Malaysia mengungkapkan beberapa cabaran yang kompleks seperti ketiadaan kejelasan undang-undang dan ketidakkonsistenan dalam tafsiran mahkamah, terutama berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia.
Meskipun terdapat kekuatan dalam pendekatan berhati-hati pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan sistem, proses pindaan perlembagaan memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian undang-undang yang sensitif dan penting ini. Oleh itu, penyesuaian terus-menerus terhadap undang-undang kewarganegaraan yang memperhitungkan prinsip kesaksamaan, keadilan dan pengakuan hak individu sangat kritikal dalam menjamin sistem kewarganegaraan yang adil dan inklusif untuk semua individu di Malaysia. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.